Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Andak. Jumpa lagi di dalam Fahmi Andak Blogger. Pada kali ini, saya sangat bersyukur kerana setelah sekian lama semenjak dilaksanakan PKP dan juga PKPB, kita terbatas daripada melakukan aktiviti di luar rumah. So, pada kali ini saya dengan rasa bersyukurnya, rasa sukacitanya ingin cuba bersia-sia dalam pada masa yang sama, ingin merasakan sendiri apakah yang berlaku sepanjang PKP dan bukan PKP sepanjang PKPP. Kita sekarang sudah melepasi PKP dan juga PKPB. Dan sekarang ni fasa adalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi ianya lebih longgar daripada dua versi sebelum ini, iaitu PKP dan juga PKPB. Kalau macam PKP, kita tak boleh keluar rumah. Kita nak keluar rumah pun sekadar nak beli barang. Kalau kata nak beli barang pun hanya seorang saja masuk dalam yang ada dalam satu kereta tu, cuma seorang saja. Yang penting kena jaga jarak, kena pakai mask dan sebagainya. Jadi PKPB ni pula dia lebih longgar daripada PKP, di mana kita tak boleh merentah negeri. Okey, kita sekarang ni berada di antara kedua-dua jenis tersebut, iaitu PKPP. So, apa yang menarik kat sini kebanyakannya premis seperti mana yang anda lihat tadi. Orang jual buah dah boleh dah. Orang dah boleh jual buah. Restoran-restoran, okey, bengkel-bengkel semua dah boleh buka. Kiranya kebanyakan ni dah buka dah. Jadi salah satu perkara yang kita sangat syukuri adalah di mana itulah sebabnya mereka mengatakan itulah sebabnya ia dikatakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, di mana kebanyakan premis-premis sekarang ni boleh dibuka semula. Cuma mereka akan membuat standard operasi dan prosedur yang ditetapkan. Kebanyakan daripada restoran mereka akan menyediakan satu botol hand sanitizer dan juga buku, dan ada termometer dekat situ untuk mereka memeriksa suhu badan setiap pelanggan yang datang. Okay, sekarang ni kita sedang menuju ke stesen LRT Setiawangsa. Okey, sekarang ni saya sedang menuju ke stesen LRT Setiawangsa. Apa yang boleh saya katakan di sini adalah di mana semenjak PKP dan PKPB dilaksanakan, saya sedikit rasa macam kurang bebas lah, ibarat burung yang dekat dalam sangkar, burung macam tu lah. Tak boleh keluar sangat. Okey, kalau nak beli barang pun kiranya hanya seorang satu kereta. Tak boleh nak kiranya bila kita selalu kena pakai hand sanitizer, selalu kena pakai face mask. Okey, kalau tak boleh masuk dalam premis, tak boleh masuk pasar raya. Jadi apa yang boleh saya katakan kat sini adalah di mana okey, kita tetap perlu mematuhi standard operation yang telah ditetapkan. Okey, untuk LRT ni mereka akan menyediakan tanda supaya kita senang untuk menjaga jarak antara satu sama lain. Satu yang menarik tentang perkhidmatan awam, okey, LRT dekat sini, mereka telah membuat tanda supaya kita senang untuk menjaga jarak. Dan satu lagi, mereka telah menyediakan satu smart apps, iaitu MySejahtera. Okey, di mana jika anda ingin melakukan aktiviti atau anda ingin menggunakan perkhidmatan awam, anda boleh scan QR code dekat sini dan practice social distancing. Setiap kali pintu masuk, mereka juga akan memeriksa suhu badan kita, sama ada kita sihat ataupun demam. Okay, di sini ada tanda untuk kita senang menjaga jarak antara satu sama lain. Dekat kerusi ni juga mereka akan ada tanda di sini bahawa kita perlu untuk menjaga jarak sosial antara satu sama lain.
adalah setiap mereka akan diperiksa suhu badan masing-masing sebelum memasuki sebarang LRT station. Okey, sekarang ni saya sedang menuju ke KLCC. Ini adalah di bahagian bawah ya. Okey, untuk sementara kita akan memasuki premis ni, kita akan diperiksa suhu badan terlebih dahulu, dan pemeriksaan suhu badan di sini lebih canggih daripada sebelum ni. Okey, di mana ni tembak ini just ada, kita just lalu dekat situ dan ianya akan merekodkan suhu badan kita secara automatik. Seperti mana yang anda nampak di video ni, beberapa orang sudah melakukan aktiviti rekreasi di Taman KLCC di sini. Kita akan meninjau di kawasan KLCC di sini. Untuk memudahkan kita jaga jarak, kita letakkan di sini yang mana kita duduk. Okey, sebagai conclusionnya, saya sangat bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia, dibesarkan di Malaysia, masih duduk di Malaysia melalui proses PKP dan juga PKPB, dan hari ini bermulanya PKPP. Alhamdulillah, apa yang berlaku kiranya mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Saya nak cerita pengalaman saya lah, di mana sepanjang PKP dan PKPB dilaksanakan. Okey, semasa PKP mula dilaksanakan, kiranya agak mengeluhlah kiranya macam apa yang akan jadi. Sebab apa yang akan jadi disebabkan saya tidak bersedialah kiranya duduk di rumah saja, tidak bekerja. Duduk di rumah dalam jangka masa yang lama, berminggu-minggu, kiranya bukan kebiasaan yang saya selalu buat lah. Kadang-kadang sepanjang PKP saya banyak kita orang tu tidur, saya kebanyakan yang macam even kalau keluar rumah pun jarang-jarang, even untuk sesuatu perkara yang penting lah, seperti beli barang kalau barang dapur atau barang rumah yang dah nak habis, barulah kiranya saya pergi beli, barulah pergi. Kiranya itulah juga macam mana saya belajar untuk kenal barang, kira barang-barang dapur macam sayur, ikan, macam kiranya susu dan sebagainya lah, kiranya barang-barang dapur yang perlu saya tahu. Saya belajar daripada PKP dan juga PKPB. Pihak kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan ni adalah untuk mendisiplinkan diri kita. Kiranya kita anggap sesuatu benda tu baik, sebenarnya pengakhirannya akan jadi baik. Kiranya pandemik ni berlakunya satu dunia. Tetapi saya bersyukur kerana banyak benda yang saya belajar semasa PKPB dilaksanakan. Okey, masa tu bulan puasa kan. Saya belajar untuk jadi imam solat solat jemaah, imam solat sunat tarawih dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin tak sesempurna imam di masjid ataupun surau. Alhamdulillah, kiranya macam saya berjaya melakukannya dengan baiklah. Untuk raya pula, saya bersyukur kerana semasa nak balik kampung tu, kampung saya tidak perlu terlalu jauh lah. Kiranya kampung saya tidaklah terlalu jauh daripada bandaraya lah. Kira macam cukup
Saya berkunjung tu pun macam satu rumah, dua rumah, lepas tu balik. Hari kedua tu kebanyakannya aktiviti-aktiviti dalam rumah lah. Bila menjelang hari raya ni, satu benda yang saya takut ni adalah masalah sembelit. Kita kan tahu kan, kuih muih kita, juara-juara raya, rendang, lemang, ketupat semua tu dia tak banyak fiber lah. Jadi saya kalau tak ada fiber dalam makanan yang saya makan tu, saya akan mudah kena sembelit. Apa yang terjadi pada raya tahun ni juga, di mana saya ada juga masalah tu, tapi mungkin tak sebesar dan tak seteruk macam raya-raya tahun lepas. Dulu jalan-jalan macam ni kita tak rasa macam kira macam wow. Tapi bila kita tak dapat nak keluar dengan waktu yang lama, bila kita dapat keluar, dia adalah satu perasaan yang kita sendiri tak dapat nak bayangkan, nak cakap even dalam perasaan tu, it's more than words. Dia tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata. Macam tu. Dia punya seronok, dia punya feeling dia tu lain. Kita hanya berdoa kepada Allah SWT kerana Allah itu Maha Kaya. Kadang-kadang dia bagi rezeki di satu tempat yang kita sendiri pun tak jangka. Kita muhasabah diri balik. Mungkin ada yang kurang di sebalik ibadah kita. Mungkin ada yang kurang di sebalik sedekah kita. Mungkin ada yang kurang di sebalik niat kita. Dan saya ucapkanlah untuk tidak terlambatlah kepada saya untuk menjaga selamat raya. Saya batin kepada ahli keluarga saya, kepada rakan-rakan saya, rakan-rakan seperjuangan saya, di mana mereka tu tak henti untuk memberi saya semangat, di mana saya kadang-kadang saya juga manusia biasa yang kadang-kadang down, kadang-kadang ada masa kita stres, ada masa kita berada dalam keadaan low lah, macam tu. Apa saja yang baik datang daripada Allah SWT. Yang terbaik itu datang daripada kelemahan diri saya sendirilah. Saya mohon maaf jika kiranya terkasar bahasa, terlanjur bicara. Mungkin ada yang saya tak sedar kan, apa perbuatan saya mengguris hati. Sekian itu saja daripada saya. Jika anda suka dengan video ini, sila tekan subscribe dan notification bell di bawah supaya anda tidak terlepas pada video-video saya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.